Terima kasih Datuk Speaker untuk bagi peluang kepada Batu untuk mengambil bahagian, dan Batu juga ingin ucapkan selamat datang ke Parlimen Malaysia kepada Republic of Korea. Welcome to Parliament of Malaysia. Dan pertamanya Batu ingin menzahirkan rasa syukur kerana belanjawan kali ini kita sama-sama dapat melihat bahawa kerajaan benar-benar ingin mengangkat semula darjat dan martabat negara dengan membentangkan belanjawan yang cukup bagus, dan ia berteraskan pemerkasaan ekonomi badani. Sabas dan tahniah buat Kementerian Kewangan dan seluruh anggota Majlis Libat Urus Belanjawan 2024. Perkara pertama yang saya ingin bangkit adalah berkaitan dengan ikhtiar harta, Datuk Speaker. Saya rasa perkara ini penting, dan seperti mana Perdana Menteri juga mengumumkan 3 bulan lalu, anggota pentadbiran kerajaan perlu ikhtiar harta. Kalau tanya saya, pandangan saya, sebelum nak jadi calon, kita perlu ikhtiar harta dalam parti saya sendiri untuk pastikan ada transparansi. Saya tak tahu parti DAP macam mana dengan amanah. Perlu ikhtiar harta. Kalau tidak, perlulah, saya bagi pandangan, perlulah kita ikhtiar harta supaya ketulusan kecekapan itu berada. Dan juga saya sangat-sangat setuju dengan Perdana Menteri supaya anggota pentadbiran perlu ikhtiar harta, sebab apabila kita soal berkaitan dengan 400 bilion peruntukan dalam belanjawan 2024 ni, kita perlu ada pengurusan yang baik. Dan kenapa saya memberi berat kepada ikhtiaran harta? Untuk mempertingkatkan ketulusan, kecekapan dan berkesanan sistem pentadbiran. Dengan adanya pengurusan yang baik, good delivery for the people, dengan izin. Batu melihat... Batu. Saya ada banyak ni, saya nak cakap. Sikit je. Last. Okay. Masa akhir nanti. Batu melihat belanjawan 2024 yang telah mengambil pendekatan lebih progresif di mana kerajaan akan memperkenalkan langkah cukai baru bagi meluaskan asas cukai, dan secara tidak langsung ia akan mengakibatkan beberapa pindaan polisi yang melibatkan golongan sasaran M40 dan T20. Dengan cara ini, secara tidak langsung kerajaan sedang mengangkat ekonomi rakyat agar mereka bergerak sejajar dengan pendekatan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Bagi penilaian Batu, kaedah yang diambil oleh Menteri Kewangan mampu mengurangkan nilai kesenjangan di antara kumpulan pendapatan isi rumah. Batu juga ingin mengambil perhatian di mana nilai kutipan cukai dilihat tidak sejajar dan penubuhan ekonomi negara. Nilai cukai yang dikutip dilihat jauh lebih rendah daripada peningkatan ekonomi. Adakah perkara ini berlaku oleh kerana pembayar cukai telah mengikhtiar satu nilaian yang lebih rendah daripada jumlah nilaian pengikhtiaran sebenar? Dengan izin, anda declare. Jika ya, Batu mencadangkan kerajaan agar mensyaratkan kepada seluruh firma audit bebas yang memberi perkhidmatan perakaunan untuk mempunyai satu lesen tambahan yang melibatkan kesefahaman, berintegriti dan tata kelola yang baik agar mereka tidak mengikuti kehendak klien dengan izin untuk merendahkan nilai pengikhtiaran cukai sebenar. Manakala suatu tindakan harus diambil kepada seluruh syarikat-syarikat termasuk badan yang memberi perkhidmatan pengakaunan yang telah menurun nilaian pengikhtiaran mengikut kehendak dan selera mereka. Datuk Speaker, Malaysia telah berusaha untuk meningkatkan kekuatan dalam pembangunan infrastruktur negara digital. Ini termasuk peningkatan liputan internet, memperkenalkan teknologi 5G dan mewujudkan bandar-bandar pintar. Pelbagai kemudahan telah disediakan oleh pihak kerajaan dan agensi kerajaan. Antaranya yang ingin dibangkitkan adalah sistem aplikasi MyJPJ dan MySikap. Dengan kehadiran sistem aplikasi MyJPJ dan termasuk laman website MySikap, ia banyak meringankan bebanan pengguna termasuk pegawai di kaunter khidmat pelanggan. Pun begitu, MyJPJ adalah sebuah aplikasi terhad. Ia tidak mampu digunakan sepenuhnya seperti website dan
adalah mustahak dan perlu diberi perhatian oleh kementerian. Batu juga mencadangkan agar sistem JPJ diperluaskan bagi penggunanya. Seharusnya kemudahan ini bukan sahaja terhad untuk pengguna paparan lesen memandu dan cukai jalan, malahan pengguna boleh menggunakannya melalui peranti untuk urusan-urusan JPJ yang lain seperti pembelian nombor pendaftaran kenderaan, pembayaran saman JPJ, pindahan hak milik, pindahan nombor pendaftaran ke kenderaan baru dan sebagainya. Inilah satu-satu contoh aplikasi ataupun website yang diadakan oleh kerajaan agensi yang mengkurangkan bermadan rakyat. Kalau kita tengok berapa ramai penduduk yang beratur di kaunter JPJ ataupun kaunter-kaunter agensi lain. So saya mencadangkan kerajaan perpaduan ambil satu contoh dari segi app ataupun website ini dan melahirkan app ataupun website di seluruh agensi kerajaan, terutamanya KKM di hospital-hospital kerajaan. Sebab saya dapat tahu hospital HKL tidak menggunakan sistem digital tapi menggunakan sistem manual untuk tulis semua perkara berkaitan dengan pesakit. Jika pesakit itu pergi ke hospital lain, tak ada pula dia punya data dekat situ. Jika masukkan ataupun digitalkan perkara ini, urusan pesakit ataupun urusan doktor lebih senang dan tidak akan membazir masa. Inilah cadangan saya. Dan juga apabila Malaysia mampu dipandu ke arah pendigitalan mutlak di sektor-sektor awam, secara tidak langsung ia akan merangsang peningkatan dalam produksi perkhidmatan dan peningkatan kecekapan perkhidmatan. Selain itu, ia juga akan mengurangkan libat urus para pegawai dan mengurangkan birokrasi seperti selama ini berlaku. Kecekapan perkhidmatan akan menjadi tunjang utama apabila sistem pendigitalan dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Datuk Speaker, Batu juga ingin menarik perhatian berkaitan dengan apakah mekanisme subsidi tersasar yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan agensi berkaitan. Sebagai contoh, subsidi petrol RON 95. Bagaimana pendekatan dan kaedah yang akan diambil oleh pihak kementerian untuk memastikan sesuatu subsidi itu diterima oleh individu yang sepatutnya? Hal ini adalah penting kerana kebanyakan kenderaan luar boleh membeli petrol subsidi. Apakah kementerian akan mempergiatkan lagi penguatkuasaan terhadap salah guna subsidi kerajaan dan berapa banyak tindakan telah diambil sepanjang tahun 2022? Persoalan ini seringkali menjadi persoalan apabila kita disajikan dengan video-video viral di mana kenderaan luar mencuri subsidi rakyat Malaysia. Ramai rakyat terasa marah dengan kelakuan orang luar, terutamanya di border Singapura dan Thailand. Tetapi sebenarnya kesempatan tersebut wujud adalah di atas kegagalan kita sendiri. Kita gagal melaksanakan penguatkuasaan dan undang-undang negara yang ada kelihatan begitu lemah sehingga orang luar dengan senang hati mempermainkan undang-undang negara. Jadi Batu melihat adalah penting untuk mewujudkan sebuah mekanisme yang lebih jelas dan bersifat holistik agar segala rancangan dan tumpuan kerajaan dapat dicapai. Datuk Speaker, berkaitan isu penipuan atas talian atau scam yang semakin membara saban hari, jutaan ringgit wang rakyat hilang sekelip mata. Tiada tindakan dapat diambil kerana pergerakan mereka sungguh licik. Batu melihat adalah harus untuk kerajaan mempergiatkan dan menyemai kesedaran kepada rakyat. Modus operandi kumpulan skamer ini akan berubah saban hari. Rakyat seharusnya sering menjaga-jaga sebelum membuat sesuatu keputusan dan mungkin sebelum sesuatu keputusan itu dibuat, rakyat harus berkongsi depan orang yang paling rapat dengannya untuk bertanya pendapat. Selain itu, kerajaan harus mempergiatkan dalam penyampaian kesedaran kepada rakyat umum dengan adanya iklan-iklan di setiap slot media, sama ada di akhbar, televisyen dan radio. Tidak kurangnya dengan slot-slot iklan yang di laman media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok dan sebagainya. Datuk Speaker, Batu juga ingin
tertarik dengan pengumuman peruntukan sejumlah 170 juta untuk penyelenggaraan lift. Saya ucapkan tahniah kepada Menteri Kewangan dengan pengumuman ini kerana di kawasan Batu sendiri, kebanyakan rumah PPR dan flat tidak mempunyai fasiliti yang baik. Rata-rata penduduk di perumahan awam seperti PPR dan flat kos rendah mempunyai lift yang sungguh daif, dan lift-lift tersebut bukan saja harus diselenggara, malah ia harus ditukar bagi memastikan penduduk di kawasan tersebut mempunyai nilai keselamatan yang tinggi ketika menggunakan lift tersebut. Datuk Speaker, saya juga terdengar ucapan-ucapan daripada rakan-rakan saya berkaitan dengan tekun. Saya setuju dan saya juga ingin membangkitkan berkaitan dengan tekun yang bernilai 100 juta. Batu positif untuk mengatakan nilai peruntukan tersebut boleh dilipat gandakan agar bantuan pinjaman perniagaan dapat dibesarkan skop pinjaman mereka. Secara logiknya, Datuk Speaker, pinjaman tersebut akan dibayar kembali oleh peminjam dengan penambahan nilai sebanyak 4% tahun, seperti mana di dalam akad pinjaman antara pinjaman dalam tekun. Jadi wang kerajaan yang dikeluarkan akan kembali kepada kerajaan dalam tempoh masa pinjaman 5 tahun. Batu mohon agar kerajaan memperhalusi dan mempertimbangkan cadangan ini supaya peruntukan nilai RM100 juta tersebut dapat dibesarkan. Peruntukannya rata-rata usahawan dari kumpulan B40 yang ingin membesarkan perniagaan mereka layak untuk menerima pinjaman tersebut. Menarik isu cukai kenderaan. Batu melihat adalah harus untuk kerajaan mempertimbangkan rebate cukai kepada pembeli kereta tempatan, terutamanya kepada kumpulan sasaran B40 yang membeli kereta tersebut bagi kegunaan e-hailing. Perkara ini dilihat wajar kerana rata-rata mereka daripada kumpulan sasaran B40 yang ingin mencari pendapatan lebih buat keluarga. Dengan mengalakkan pembelian kereta sendiri buat pemandu e-hailing, mereka mampu mengkurangkan kos sewaan yang bernilai lebih kurang 800 daripada pihak ketiga. Dan Datuk Speaker, selain daripada itu, saya juga ingin membangkitkan isu kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ini adalah ibu kota Malaysia dan juga nadi kepada negara ini. Dan apabila kita bezakan negara-negara jiran seperti Philippines, Indonesia, Singapura, Thailand, negara Malaysia, ibu kota ni ada pengangkutan awam yang banyak dan luas kalau kita bezakan negara jiran. Tapi penggunanya adalah paling kurang daripada negara-negara berjiranan. Di sini kalau kita tengok statistik, 416 kereta daripada 1,000 orang di Malaysia. Kalau kita tengok di negara Thailand, hanya 100 lebih kereta daripada 1,000 kalangan orang. So angka kereta di negara ini, terutamanya di ibu kota, adalah sangat banyak dan dia puncanya trafik kesesakan lalu lintas yang terlalu teruk. Dan saya mohon kerajaan yang telah memberi peruntukan yang berbilion-bilion untuk jalan dan selaginya, untuk cari penyelesaian. Jika mahu membina highway tambahan, jika mahu membina flyover lagi, silakan. Dan kawasan saya, Parlimen Batu, antara kesesakan lalu lintas yang paling teruk, terutamanya di Jalan Sentul. Saya mohon kerajaan datang siasat balik ataupun gunakan jawatan kuasa yang sedia ada untuk pastikan kesesakan lalu lintas ni ada solution. Kalau tiada solution, nanti macam mana kita nak mengatasi masalah ini? Dan juga perkara berkaitan dengan pembangunan semula yang saya sering kali membangkitkan dalam Dewan ini. Mungkin ini adalah kali ketiga saya bangkitkan. Pembangunan semula di Kuala Lumpur ini perlu diutamakan. Sebab saya tengok flat-flat ataupun PPR yang dah daif, dah hampir umur 40-50 tahun, saiz rumah yang kecil 500 hingga 600 square feet, tidak sesuai lagi untuk penduduk ataupun masyarakat dihuni. Dan saya mencadangkan kerajaan ataupun jabatan wilayah
untuk mencari satu mekanisme macam mana pembangunan semula ini boleh berjadi di kawasan-kawasan tersebut. Contoh, di kawasan saya, flat 4 tingkat. Saya nak landing. Flat 4 tingkat yang merangkumi hampir 500 rumah di tanah luas 10 ekar. Tapi kalau kita memberi fokus untuk pembangunan semula, kita boleh ada banyak lagi rumah di kawasan 10 ekar. Itu yang saya minta kerajaan supaya memberi fokus kepada pembangunan semula. Dan saya nak sangat bagi peluang kepada Masjid Tanah tadi, tapi masa tidak cukup. Dengan ini Batu menyokong penuh Belanjawan 2024. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu.